Baik, perkembangan banjir di pantai timur masih menjadi tumpuan. Di Kelantan menyaksikan angka penduduk terjejas yang berada di seluruh pusat pemindahan banjir setakat pukul 12 tengah hari menunjukkan sedikit penurunan walaupun keadaan cuaca masih lagi hujan. Merujuk portal e-Banjir Kelantan, terdapat 18,780 penduduk daripada 6,000 keluarga ditempatkan di 46 pusat pemindahan berbanding 18,800 orang pada pagi tadi. Daerah Kota Baru pulih sepenuhnya apabila 5 pusat pemindahan yang dibuka sejak Rabu lalu ditutup pukul 10 pagi yang telah menempatkan 40 penduduk sebelum ini. Sementara itu, Pasir Mas mencatatkan jumlah tertinggi penduduk dipindahkan iaitu 10,264 orang daripada 2,533 keluarga yang berada di 31 pusat pemindahan. Paling ramai di Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang 2 dengan 1,701 orang. Dalam pada itu, 6 sungai utama di Kelantan menunjukkan bacaan melebihi paras bahaya termasuk Sungai Lebih di Tualang, Sungai Kelantan di Tangga Kerai dan Jambatan Gilmat, Tambatan Diraja, Sungai Golok di Jenop dan Rantau Panjang. Sementara 2 lagi sungai yang menghampiri paras amaran adalah Sungai Galas di Dabung dan Sungai Semarak di Pasir Putih. 17 laluan melibatkan 7 daerah di Kelantan ditutup kepada kenderaan ringan, antaranya kilometer 25 Pasir Mas, Lebuh Raya Rantau Panjang, kilometer 4 Pasir Mas Meranti dan kilometer 10 Pohon Tanjung Meranti. Dan bagi mengetahui perkembangan terkini di Rantau Panjang, kita akan terus saja bersama rakan tugas di sana, Zul Hafiq Halim yang berada di Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi. Zul? Terima kasih Syaril di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Seketika bersama saya langsung dari Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi di Rantau Panjang ini, di mana sekolah ini merupakan pengkalan hadapan bagi keseluruhan pusat pemindahan yang terletak di bawah jajahan Pasir Mas ini. Dan suka dimaklumkan bahawa jumlah keseluruhan penduduk yang terjejas banjir yang ditempatkan di sekolah ini ialah seramai 1,492 orang yang terdiri dari 534 keluarga secara keseluruhannya. Dan menjelang 12 tengah hari tadi berlaku sedikit peningkatan dan semestinya jumlah perpindahan itu akan meningkat dari masa ke semasa. Cuaca yang tidak menentu, hujan kadang-kala lebat dan renyai-renyai masih tiada tanda untuk berhenti. Dan ketika ini saya berada di dapur di pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi ini bagi memperlihatkan situasi semasa bagaimana keadaan di kawasan dapur yang menyediakan makanan khusus buat penduduk-penduduk di sini. Kerana dimaklumkan sekolah ini acap kali sering mengalami masalah kekurangan ataupun kehabisan bekalan makanan, dan bekalan makanan itu akan dihantar dari masa ke semasa. Dan ketika ini juga barang makanan, barang mentah seperti ayam, daging baru saja tiba untuk dijadikan jualan santapan kepada seluruh penduduk terjejas banjir yang berada di sekolah ini. Jadi untuk mengulas lebih lanjut berkenaan dengan persediaan ataupun kelengkapan makanan ini, pengurusannya bagaimana untuk melakukan agihan. Jadi kita bersama dengan Puan Fauzia Cik Wok, iaitu Ketua Wanita UMNO bahagian Rantau Panjang yang bertindak selaku Ketua Operasi di bahagian dapur di pusat pemindahan ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey, boleh Tuan kongsikan dengan kami apakah senario ataupun bagaimana penyelarasan yang dilakukan di dapur ini, kerana kita dikabarkan bahawa seringkali berlaku kekurangan ataupun kehabisan bekalan makanan itu. Seperti yang disebutkan tadi, memanglah berlaku kekurangan makanan. Nombor satu sekali kerana bekalan yang dihantar itu mengikut dari masa ke semasa. Dan bekalan yang dihantar juga tidak mencukupi kerana bilangan mangsa banjir 1,400 orang, kita memerlukan 14 kotak sardin mengikut tukang masak yang kita diketuai oleh pasukan askar. Tetapi kita hanya menerima 6 atau 7 kotak begitu. Dengan itu kita wanita, skuad wanita Rantau Panjang terpaksalah bertungkus lumus mencari bantuan bagi menampung segala kekurangan ini. Jadi saya sangat berharaplah pihak yang bertanggungjawab
menunaikan tanggungjawab mereka dengan sebaik mungkinnya, kerana saya dimaklumkan dan mengetahui bahawa peruntukan kerajaan pusat memang banyak turun ke bahagian-bahagian bagi membantu merasam banjir. Dan selain pada itu, mengenai bekalan mentah tadi, saya sangat berterima kasih kepada Datuk Seri Haidan Kasim semalam, di mana saya menerima duit sebanyak 1,500 pagi ini untuk menyediakan sedikit bekalan ayam yang merupakan satu daripada makanan yang akan menambahkan zat bagi mereka, kerana mereka sudah berada di sini selama 5 hari. Daripada segi tekanan perasaan, dengan keadaan rumah tangga yang tunggang-langgang, balik dari rumah mereka memaklumkan seperti tong sampah di dalam rumah mereka, di mana TV, televisyen, radio semua duduk berkumpul. Jadi jika makanan yang kita sediakan kepada mereka ini tidak mempunyai zat yang cukup, ini boleh memberi kesan kepada kesihatan kepada mereka. Okey, jadi dalam operasi menyediakan makanan khusus kepada penduduk yang berada di sekolah ini, jadi apakah ataupun siapa lagi yang terlibat dalam pengurusan di dapur ini? Pengurusan di dapur ini sepatutnya diuruskan oleh kebajikan masyarakat. Tetapi memandang pada hari pertama saya datang ke sini, di mana saya dapati 400 mangsa banjir sudah berada di sini, dan saya dapati setiada siapa pun menyedia makanan, maka kami di bawah kelolaan skuad Sayan perlu bertindak bila-bila masa yang perlu, maka saya dengan segera memanggil kumpulan saya seramai 20 orang untuk ke sini. Selepas itu memandangkan masa banjirnya yang bertambah, kami tidak tertanggung lagi dengan tugas-tugas ini, maka kami telah panggil Japan untuk bersama kami. Sehari selepas itu kita juga tidak tertanggung kerana keadaan hujan, mereka makan berkali-kali. Kan perutnya lapar. Jadi kita minta bantuan daripada askar. Jadi sekarang ini pasukan kita terdiri daripada skuad Sayang, ATM dan Jepang. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Angkatan Tentera dan Jepang yang telah membantu wanita bagi menyaraskan penyediaan makanan ini. Baik, terima kasih Puan kerana sudi bersama saya ketika ini. Dan begitulah keadaan dan senario yang berlaku di pusat pemindahan di SK Gual Tinggi ini, di mana apa yang kita dapat saksikan, perpindahan penduduk yang terjejas banjir ke sekolah ini semakin lama semakin meningkat. Jadi keperluan makanan ataupun bahan mentah itu merupakan satu perkara utama yang perlu diambil perhatian, kerana itu bakal memberikan sedikit tekanan kepada penduduk yang berada di pusat pemindahan ini. Dan saya pasti pihak-pihak bertanggungjawab akan mula menggerakkan kesungguhan mereka bagi menyelesaikan apakah masalah yang berlaku di tempat ini. Jadi itu dahulu perkabaran yang dapat saya kongsikan, Syaril, di pusat operasi liputan lokasi di Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi ini. Kembali kepada Syaril di Angkasa Puri, silakan. Okey, baik, terima kasih Zul secara langsung dari Kelantan. Kami bawakan pula perkembangan di Kuala Terengganu. Beberapa penempatan rendah dan berhampiran sungai utama di daerah itu digenangi air antara 0.01 hingga 0.5 meter. Keadaan berlaku disebabkan fenomena air pasang besar di perairan negara yang dilaporkan berakhir 27 November. Situasi yang berlaku juga menyebabkan penduduk terlibat terpaksa mengambil keputusan berpindah ke pusat pemindahan bagi mengelak sebarang risiko luar jangka. Terbaru akibat fenomena cuaca itu, malam tadi 253 penduduk daripada 53 keluarga yang menetap di Taman Desa Tanjung Damai sekali lagi terpaksa berpindah ke Kompleks Sekolah Kebangsaan Gong Badak. Pada pertengahan bulan lepas, semua rumah penduduk di taman perumahan ditenggelami air sedalam 0.5 meter hingga 2 meter akibat hujan lebat berterusan selama 2 hari. Lain-lain kawasan yang turut terjejas akibat air pasang adalah penduduk Kampung Banggol Peradong yang terpaksa berpindah ke Sekolah Kebangsaan kampung itu yang melibatkan 284 penduduk dengan 66 keluarga. Turut menerima kesan perubahan cuaca ini, penduduk Bukit Guntong yang melibatkan 315 penduduk dengan 77 keluarga. Limpahan berlaku apabila air pasang bertembung dengan arus air Sungai Kuala Nerus yang menyebabkan mereka terpaksa berpindah ke Sekolah Kebangsaan Bukit Guntong, Kuala Terengganu. Berbanding semalam, hanya sekitar 500 orang ditempatkan di 4 pusat pemindahan dalam daerah Kuala Terengganu. Namun sehingga kini angka itu meningkat hampir sekali ganda, iaitu 893 penduduk membabitkan 216 keluarga di 5 pusat pemindahan.
topik dia ada kan? Lepas tu ni dah hujan semalam nampak naik pula kan. Tapi saya rasa kalau hujan berterusang lah malaman ni sekarang saya rasa memang habislah pula macam itu juga. Itu saya rasa 2 hari je hujan. Sebab tak ada apa air keluar kan. Sebab tengok semua tu air semua bertakung. Sekarang ni tak barang-barang ni tak. Barang sekarang ni dah air meningkat perlahan tu kita sepaklah kak. Kalau naik hak baru ni dodang ah. Apalah. Oh ni macam dia beri peringatan. Pasal dah hujan. Pasal ni kemungkinan ni air pasang. Air pasang besar laut tu. Bila tembung dengan air sungai tu. Lepas tu parik ni dia pergi ke sungai, tapi bila air sungai naik dia cepat naik. Sebab nasib baik hujan ni tak berterusan. Kalau hujan ni berterusan, kemungkinan jadi macam yang pertama itulah. Gelombang pertama tu, nama besar lah. Apa pun barang tu sudah dipersiap daripada awal lagi. Pasal kita jangka hak musim banjir kedua lah, kalau lagi gelombang kedua. Gelombang kedua. Dia pindah mana? Pindah di biasa di sekolah komplek Gombadak. 3 keluarga penduduk di projek perumahan rakyat termiskin Pengkalan Atap Kuala Besut juga turut dipindahkan akibat ancaman air pasang dan ombak besar. Baik, bagi mengetahui perkembangan lanjut di Dungun pula, kita akan bersama wartawan Alfa Farid Izzat Syaharuddin. Faris. Faris? Baik, kami gagal menghubungi Faris. Kita akan cuba untuk seketika nanti. Baik, kami teruskan dulu dengan perkembangan ini. Berikutan masalah cuaca, 26 kaki tangan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM serta anggota pasukan gerakan AM PGA terkandas di Gunung Gagau, Tasik Kenyir, Terengganu sejak 3 hari lalu. Difahamkan kesemua mereka berada di lokasi berkenaan bagi membuat kerja-kerja ukur berhampiran gunung tersebut. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Berang, Penolong Penguasa Muhammad Zamri Omar berkata kesemua mereka sepatutnya keluar dari lokasi berkenaan 3 hari lalu dengan menggunakan helikopter. Bagaimanapun atas faktor cuaca, helikopter tidak dapat menuju ke lokasi berkenaan. Sehubungan itu, pagi ini anggota bomba akan membawa kesemua mereka keluar dari kawasan itu dengan menggunakan bot dari Pengkalan Gawi. Perjalanan bot dari Pengkalan Gawi ke Gunung Gagau mengambil masa kira-kira 3 jam. Dan sementara itu, pihak Jabatan Kejeraya Terengganu dijangka meninjau kawasan Jambatan Bailey hari ini bagi menjalankan kerja-kerja asas sebelum pemasangan jambatan dilakukan. Ini berikutan kerajaan negeri mahu menyegerakan pembinaan Jambatan Bailey bagi menghubungkan Jalan Cukai ke Air Putih yang terputus akibat banjir. Insiden telah mengakibatkan lebih 10,000 penduduk terputus hubungan selepas jalan di kilometer 20 berhampiran kampung Seberang Tayur runtuh sepanjang lebih 30 meter akibat dibawa arus banjir yang kuat di kawasan berkenaan. Yang mana jalan utama daripada Cukai ke Air Putih kilometer 20 runtuh akibat banjir yang kejadian berlaku dah 2 hari lepas. Sekarang ini saya dalam sesi lawatan untuk meninjau kerosakan yang berlaku yang disebabkan oleh banjir lah. Jadi ini salah satu perkara yang kita beri perhatian dan tumpuan untuk orang kata kita nak baiki secepat mungkin. Jadi perbincangan saya dengan pihak JKR, kita dah ambil langkah-langkah. Hari ini ada lawatan daripada JKR bahagian Bailey Bridge yang jadi untuk datang meninjau untuk kita mengadakan, untuk kita pasang satu jambatan Bailey Bridge lah kat sini. JKR dah buat persiapan, jadi saya rasa dalam masa dekat ni esok akan mula kerja-kerja untuk menghantar komponen-komponen untuk kita bina jambatan Bailey tu. Jadi itu adalah langkah sementara, langkah segera sementara yang kita buat
untuk kita memastikan perhubungan antara cukai dan air putih akan dapat kita kekalkan. Ini buat kita nak mengajukan kajian untuk kita kena pasti berapa kos yang akan terlibat dan macam mana cara untuk kita laksanakanlah secepat mungkin. Jadi saya bagi komitmen bahawa benda ni kita akan usahakan untuk selesaikan secepat mungkin. Jabatan berkenaan yang dipinjam daripada Angkatan Tentera Malaysia ATM akan dibawa ke lokasi tersebut dalam tempoh terdekat untuk dipasang dan dijangka siap dalam masa terdekat. Jabatan itu akan digunakan sementara sebelum pihak kerajaan negeri menjalankan kajian terperinci mengenai struktur tanah di kawasan itu. Kajian juga penting bagi menilai kos sebelum jalan berkenaan dibaik pulih semula untuk kemudahan penduduk setempat. Di Kuantan, jumlah pemindahan mereka terjejas banjir semakin meningkat. Lokasi paling ramai yang dipindahkan ialah di Cerating berikutan kebanyakan kediaman mereka berdekatan kawasan Paya. Untuk butiran penuh, ikuti laporan yang disediakan Jasmi Faisal Muda yang berada di lokasi. Jasmi. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Saya kini berada di Kampung Bukit Palas Cerating bagi meninjau lokasi banjir dan kebanyakan penduduk jasa banjir lokasi ini telah dipindahkan ke pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Cerating. Dan untuk seketika bersama saya Ketua Kampung Cerating, Encik Abdul Razak Awangah. Dan Tuan Pak difahamkan kawasan Cerating sering dinaiki air setiap kali musim tengkujuh. Ya. Dan pukul berapa mereka jasa banjir dipindahkan dan berapa ramai? Malam tadi kita pindahkan diorang ni pada pukul 12 tengah malam lah ya, 12. Seramai 8 keluarga, seramai 31 orang. Ya. Jadi berapa kampung yang terlibat? Setakat ni 2 kampung, itu Kampung Bukit Palas dan 1 kampung lagi berhampiran dengan Jalan Bukit Palas, Kampung Pengkalan Bata. Baik, jadi apa kemungkinan berlakunya banjir di kawasan ini, Pak? Kemungkinan berlaku banjir oleh kerana kawasan ini adalah kawasan Paya. Dari sistem pempariktan memang tidak ada lah. Jadi saya menganggap kalau sekiranya benda tidak dibendung akan berlaku daripada tiap-tiap kali musim tengkujuh ataupun musim banjir. Baik, terima kasih Tuan Pat. Dan untuk rekod di Kuantan saja sebanyak 5 pusat pemindahan telah dibuka setakat ini. Dan sekian dulu lintas langsung perkembangan terkini banjir di Kuantan. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Terima kasih Jasmi secara langsung dari Kuantan. Selepas melawat beberapa pusat pemindahan sementara banjir di Terengganu dan Kelantan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim menyarankan laporan segera dibuat kepada Majlis Keselamatan Negara jika menghadapi sebarang masalah dan kekurangan bantuan dari segi keperluan dan bekalan makanan. Logistik itu mencukupi, cuma pergerakannya itu mungkin lambat sebab air yang bergerak dengan cepat dan laju. Jadi semuanya okey, semuanya okey. Kalaupun ada sikit keluh kesah dari sana sini, kita telah betulkan. Saya dah beritahu bahawa kalau tidak ada makanan basah, besok kita bagi makanan basah. Setengah orang kata dah 3 hari sardin, tak apa, esok kita bagi ayam. Itu kita bagi daging. Tidak ada masalah. Jangan jadikan masalah seolahnya sepanjang hidupnya makan daging. Tidak, ya. Kita akan bagi makanan basah serta-merta. Dan di mana tempat yang ada kekurangan, kita akan tambahkan. Kehadiran Datuk Seri Dr. Shahidan di Kelantan juga disertai dengan komitmen untuk memastikan kebajikan penduduk terjejas banjir sentiasa terjaga kerana pada peringkat awal keadaan agak tidak terkawal. Bantuan kecemasan MKN berupa beras, biskut, bekas air dan makanan ringan turut disalur sebagai sumbangan tambahan kepada penduduk di SK Gual Tinggi. Sepanjang berada di Kelantan, beliau dan rombongan akan melawat semua pusat pemindahan sementara yang menempatkan penduduk terjejas.